Okay, class. Kita dah boleh discuss? Boleh. Okay, just double check dengan saya apa yang awak dah tulis tu. Okay, so kalau kita lihat tadi, kita punya soalan nombor 4 ni adalah tentang soalannya dia bagi you, dia kata write a program in C++, okay, to print the sum of two numbers x, accept a true keyboard. So maksudnya dia perlukan hasil tambah dua nombor kan. Kalau lihat kat statement ni, so kita dah nak buat first step kita dah nak buat first step kat sini. Okay, first step kita saya dia tukar colour dah. Okay, ambil colour apa ni kot. Okay, so lihat daripada ini soalan dia. Okay, ini soalan dia. Dia kata write a program in C++ to write the sum of two numbers. Memang dia suruh you write a program, tapi kita belum belajar lagi macam mana tulis program. Jadi kita buat sampai step yang ketiga je dulu. So dalam program ni, apa yang program tu mesti buat, dia mesti berupaya untuk print the number of a sum of two numbers. These two numbers akan diterima melalui keyboard. Okay. So dia beritahu kat sini contoh output, ni adalah contoh output yang akan kelihatan. So di mana contoh output tu dia kata ada first number dan ini adalah user masukkan. Okay, second number ini pun adalah user masukkan. Yang ni display nombor 10 dan nombor 45 dia adalah yang user masukkan. So kemudian dia nak paparan tu kelihatan seperti ni. Ni display. So this is display. Display ni memaparkan nombor yang pertama dengan nombor yang kedua dan hasil tambah dia. Okay. So dengan kata lain, sebab dia kata kat sini, let's say 10 dan 45 are key in for first number and second number respectively. So maknanya 10 dan 45 ni user masukkan. Kalau user masukkan, first number ni adalah 20, second number tu adalah 40. So sepatutnya kat sini kelihatan 20 campur 40 adalah 60. Okay. So itu maksudnya. Dia dah beritahu ini contoh paparan dia. Dia nak you hasilkan macam ni. Di mana ini adalah apa yang sepatutnya program tu boleh buat. Jadi requirement specification ni saya boleh kata, okay, apa pendapat you? Apa dia punya requirement specification to solve this problem? Add two number. Add two numbers. Add numbers apa tadi? First number and second number. Requirement spec, kita boleh add two numbers lah, which is first number and second number. So this kita boleh cakap lagi. Apa lagi? Calculate. Ya? Calculate. Betul, calculate. Tapi sebelum dia calculate, dia kena buat apa? Sum of the number. Ada tak information yang penting kat sini? Mesti guna keyboard. Okay. These two numbers, add two numbers. Ini adalah the program to be able to add two numbers. Okay. From keyboard. Receive, the program should able to receive from keyboard. Two numbers from keyboard. Display. Lepas tu sebelum display dia kena calculate dah kan. Dah calculate dia kena display. Okay. Display. Calculate and saya boleh cakap kat sini calculate and display the summations of Two number. So
Saya rasa ni dah lengkap lah requirement spec saya. Right? Jadi kalau dah lengkap yang ni, so kita go to the second step. Ada soalan tak untuk first step ni? Ada. Hashimah ada? Hashimah? Saya tak dengar suara Hashimah. Ya saya. Hashimah ada soalan? Tak ada. Okay, boleh follow Okey. Okay. So data analysis is kita ada kita kena berdasarkan daripada ni kita kena identify lah apa yang data diperlukan oleh program kita. Jadi kita bahagikan dia kepada 4 perkara, iaitu apakah input bagi program ni, apakah output bagi program ni, apakah proses dia kalau ada, dan ada tak constraint dia. Okay. So what do you think? What is the input for this program? Dua nombor yang dimasukkan. Keyboard. Dua nombor. Two number. Two numbers, right? Two number. Two number. Two integer numbers. Okay. What is the output? Display. This is summary. Yeah. Summary. Two number. Bukan summary summation. Summation. Summations of two numbers ataupun additional of two numbers. So what is the process? Apa proses yang perlu? Calculate. Betul. Calculate of summation. Sum operation. Okay. Ada constraint tak? Larger than 0. Larger than 0. Kenapa larger than 0? Ada lain tak? Larger than 0 saya dengar seorang. Kenapa nak larger than 0? Tak apa, cakap je. Dia tak adalah saya tolak markah ke, kau salah. Sebab dia takkan jadi dia takkan lower daripada 0, dia takkan bagi negatif punya. Jadi dia mesti atas 0. Okey, dia macam ni. Kalau kat sini dia beritahu kalau program ni secara general macam ni kan, dia kata summation ni tak ada apa-apa, maksudnya dia tak ada restriction. Maknanya kita boleh kata dia terima dua-dua. Kalau terima dua-dua tu maksudnya positive number dan juga negative number. Tadi Akmal ke yang bagi cadangan nak negatif, dia mesti larger than 0? Ya. Kalau Akmal nak kata dia mesti lebih daripada 0, mesti beritahu dekat requirement spec kat sini. Requirement spec kat sini mesti beritahu the program should be able to add 2 positive numbers. Kalau ayat dia macam ni, 2 positive numbers, jadi dekat bawah ni kan, kena bagi tahu the two numbers must be more or equal to 0. Sebab dia nak positif kan. What happen kalau sekiranya dia negatif? User masukkan negatif. Okay. Otherwise, ni kena beritahu lah. Kalau sekiranya user tak ikut peraturan tu, otherwise, re-enter the numbers. Okay. Kenapa saya buat dalam kurungan S? Maksudnya salah satulah, sama ada satu nombor tu negatif ataupun dua-dua nombor tu negatif. Okay. So ini yang saya kata tadi, Akmal dia mungkin define requirement specification-nya berbeza. Kawan-kawan yang lain pula mungkin define dia sebagai two numbers. Maknanya dia tak kisahlah negatif ke positif ke kan. Okay. Raja ada beritahu spesifik macam ni. Ni ciri-ciri khas. Nombor tu mestilah berciri seperti ini. Iaitu nombor tu mestilah bersifat positif. Jadi you kena beritahu lah kalau user tu termasuk
nombor yang bukan positif macam mana? Tu yang dia kena letak kat constraint. Okay, beritahu sifat dia mesti macam mana. Kalau dia termasuk dalam sifat yang bukan sifat yang dinyatakan, so kena beritahu apa yang dia kena buat. Alright. So kita boleh bagi dua solution, dua data analisis, satu yang macam ni, satu lagi yang macam ni. Okay. Sekejap saya kecilkan, dia kecilkan tak kan? Okay, macam ni. Okay, so ini solution yang pertama tanpa ada positif ni. Okay, solution yang kedua ialah yang ada positif kat sini. Okay, ni yang ada perkataan positif kat sini. Add two positive numbers. Right. So ini requirement spec. Sekejap saya removekan ini dulu. Okay, ini requirement spec yang pertama, requirement spec yang kedua. Ni data analisis untuk yang pertama, ni data analisis untuk yang kedua. So yang ni saya ubah sikit, di mana dia tak ada ni. Okay, sebab dia tak ada sebarang restriction. Okay, so macam tu. Right. Boleh Boleh. Okay. So ni yang saya katakan, tak ada, dia tak, programming ni tak ada jawapan yang satu fix jawapan. Jadi kita, kalau kita propose macam ni, kita kena tanya balik, kenapa propose macam ni, nak tahu juga ada cerita yang saya tak tahu ke. So berdasarkan pendetailan cerita tu, kita buatlah balik, kita boleh terima ataupun tidak solution yang dibentangkan. Okay, right. So now kita dah pergi ke sini, step nombor 1, step nombor 2. So dah kita pergi ke step nombor 3. Step nombor 3 adalah design. So design ni saya dah bagi dalam bentuk pseudocode ni, dan kita sekarang nak cuba tengok dekat flowchart, guna flowchart. So macam mana nak buat guna flowchart? Macam mana nak buat guna flowchart? Ni paling senang. Senanglah. Kalau you dah selalu buat, nanti benda ni jadi sangat senang. Kita kecilkan ni. So saya boleh buat pseudocode saya kat situ. Okay. Alright. So kalau awak dah diberi pseudocode, algoritma dalam pseudocode ni tak ada masalah untuk awak tukarkan daripada flowchart. Jadi seperti mana yang kita ketahui, kalau kita start dengan begin dengan end, dia berbentuk simbol terminal. Okay, so bentuk simbol terminal. So you lukis je lah. Sekejap. Saya lukis sini. Ada kesalahan. Okay, so kita start, sebab yang pertama ni begin. So kita letak kat sini begin lah. Okay, dan simbol dia adalah terminal. Alright, lepas tu dia kata, lepas begin, dia kata display a message. Display ni adalah output. So saya gunakan simbol input, output. Tak cantik lah sebab saya tak pandai guna pen ni. So saya tulis kat sini lah, display message for first number. Okay, so ada perkataan display. Bila nampak perkataan display, tahulah ini output. Okay, kemudian dia ada read. So read ni pun simbol input output. Okay, read number 1. So read number 1. Lepas tu dia kata display a message to second. Display, so simbol
input, output lagi. Display message for second number. Lepas tu dia kata read. Read maknanya simbol input output lagi lah. So read number 2. Alright. Lepas tu dia kata calculate. So calculate ni dia proses kan. So buat simbol proses. Sorry dia lukisan tak cantik. Alamak. Ini kalau you bagi jawapan dalam exam, make sure dia lukis dengan nice lah. Sebab saya ni lukis punya digital ni buat ni tak berapa tepat sangat. So saya letak kat sini. Kalau formula dia tu sangat spesifik, so letak formula dia. Tapi kalau tak, you boleh letak macam ni. HT nombor 1 plus nombor 2. So kita tahulah ini adalah proses. And finally, display pula. Display. Display nombor 1, nombor 2 dan HT. So dia adalah simbol input, output. Dia tak nice macam ni. Saya rasa better saya buat yang continuation tu. Saya potongkan balik supaya dia nampak macam mana continuation yang saya cakap tadi. Okay, so saya patah balik ke step nombor 5 tu. Kita ada HT sama dengan nombor 1 plus nombor 2. Okay, this is the process. And then kita akan pergi ke display. So display nombor 1, nombor 2 HT adalah input output simbol. So kataan display nombor 1, nombor 2 dan HT. Okay, so ni adalah ni. Dan akhirnya dia kata N. So N ni adalah terminal. Okay, so sekarang ni kita kena sambungkan dia lah guna arrow. So ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. So yang ni sebab ini adalah algoritma yang simple, jadi you ada setengah suka buat macam ni. Macam ni boleh. Nanti saya tunjukkan satu cara lagi yang tanpa ada cross kat tengah-tengah macam ni. Sebab bila kita buat satu program lagi yang di mana dia agak bercabang-cabang dia punya ni, so tak disarankan buat cross begini. Okay, dia cross dia punya ni lah. So apa yang kita buat ialah kita gunakan continuation punya simbol. Okay, saya boleh delete. Okay, so saya beritahu saya ini dia akan bersambung di sini. Oleh kerana ni satu muka surat yang sama, saya guna simbol Z. Tak adalah sebesar ni Ini sebab saya tak boleh lukis kecil sikit. Sepatutnya kecil je. So saya beritahu ini macam mana nak sambung dia. Saya bagilah dia punya indikator. Indikator dia saya kata ni A. Dia ni bersambung, mesti bersambung dengan A. Sebab kalau sekiranya you ada flowchart dekat sini, yang lain-lain ni, so dia tahulah dia akan sambung kat mana, dekat B ke, dekat C ke, kat D. Okay. So kat sini, ada yang tanya dengan saya nanti, boleh tak nak letak selain daripada A? Kan? Katakanlah banyak sangat menyambungnya kan? So tak nak letak A, mungkin nak letak 1. Kalau sini you letak 1, make sure sini pun 1. Okay. So ini pun jadi 1. Kalau sini A1, sini mesti A1. Kalau sekiranya you letak okay, so katakanlah sini A1. So sini pun mesti A1. Ini nak menunjukkan
inilah sambungan dia. Ini sambung ke sini. Okey. Jangan pula dia kata kat sini A1, kat sini A. Ini confirm akan buatkan confuse kepada programmer. Ni kat mana design yang bersambung? Dia kata mungkin ada yang terputus. Jadi design ni bagi programmer tidak lengkap. Jadi elakkan confusion di antara ahli dalam team. Okay, dalam pasukan. Okay, so kalau ni A1 lah. Right? So kita settle untuk soalan 24. Ada soalan tak sekat ni? Ada misteri. Ya, macam mana? Ada. Tak ada Akmal okey. Yang lain? Ilya okey tak? Ilya ada? Ilya tak ada. Saya tengok siapa yang ada. Ada 21 orang Saya dengar suara Nak tanya, Izzah. yang A1 tu simbol dia memang kena bulat kalau macam nak buat sambungan tu. Sebab Sambungan sebelah dia tu. sebab dia bersambung dekat muka surat yang sama. Simbolnya mesti memang bulat. bentuk dia bulat lah. Circle. Okey. Sebab saya buat dekat muka surat yang sama. Ini sebenarnya arrow bukan line. Nanti bila kita buat program yang lagi besar, saya akan tunjukkan macam mana kalau kita tak apa, saya terus tunjukkan. Okay, katakanlah yang bahagian ni dekat muka surat lain, muka surat kedua. Jadi bila dia muka surat kedua, dia sepatutnya saya nak tunjukkan muka surat dulu. Katakanlah dia tak dekat muka surat ni. Tak dekat muka surat ni. Sambungan tu mungkin dekat muka surat ni. Okay. Jadi tadi dia punya ni adalah macam ni kan. HT sama dengan nombor 1 plus nombor 2. Lepas tu kita terus display. Nombor 1, nombor 2 dan HT. Okay. So ini simbol in out. Ini simbol proses. Dan ini N. Okay, so ini macam tu. So, oleh kerana dia bersambung dekat muka surat sebelah, kan, muka surat seterusnya, jadi kita boleh letak dia simbol yang ni. Macam itu. Yang ni yang you tengok tadi kat dalam slide ni. So ni simbol dia. So dekat sini you pun buat simbol yang sama lah. Dia sambung ke sini. Tapi jangan biarkan ni kosong. Sebab mungkin selepas ni adalah sambungan. Ada sambungan je lagi. Jadi kena bagi tahu dia ni bersambung dekat page, dekat yang mana. Okay. So katakanlah you labelkan kat sini. Ini adalah nombor 1. So continuation nombor 1 tu dekat sini. So you letaklah kat sini 1. Macam tu. Okay. Ini muka surat yang berbeza. Alright. Ada soalan lain? Okay, saya tengok. Ini ada tapi dia tak respon. Okay. So itu kita tengok satu solution. Soalan nombor 4.
Kita cuba buat soalan ni macam senang. Ini lebih, yang ni soalan nombor 5 ni dia lebih kurang sama je dengan tadi, dengan summation tu, cumanya dia selain daripada sum dia kena tolak, darab dan juga bahagi. So minta you ni lah cuba usahakan nombor 5. Tapi yang kita nak discuss ialah, sekejap saya tengok kat mana yang kita boleh discuss yang lebih nampak mencabar sikit. Yang ni tak mencabar sangat, tapi cuba kita buat yang ni. Soalan nombor 6. Okay, kita try buat soalan nombor 6. So buatkan saya di dalam 5 minit boleh? Okay, kita punya step 1. Requirements pack. Specification. Okay. Buatkan saya dia punya product analysis dan juga pseudocode. Step 2. Okay, step 2 data analysis. Step 3 dia adalah design. So bagi memudahkan, cuba design ni gunakan pseudocode. Design. Okay, algoritma dia bagi dalam pseudocode saja. Kita discuss satu je design, iaitu pseudocode. Nanti bila-bila dia lapang, you tukarkan pseudocode tu kepada flowchart. So that you boleh belajar dua-dua lah. Okay. 5 minutes. 10.25. Cepat sangat pula kan? 10.27 lah. So that kita boleh discuss yang ni. So kalau perasan ayat kat situ dia kata area and circumference of a circle. Okay. So any circle. So dia bagi, ini adalah contoh output dia. Kalau kat sini radius dia adalah 5, so ini jawapan bagi area dengan circumference dia. Okay. Kalau radius adalah 10, then what is the area and circumference dia. Tu program ini sepatutnya boleh buat macam tu lah. Boleh buat macam tu.
Okay kelas. Boleh kita discuss? Okay, kita discuss yang pertama. Okay, kita discuss yang pertama. Kalau dia dah ada jawapan untuk yang pertama ni, mungkin boleh check lah dengan yang kita discuss ni. Tapi kalau ada yang macam, kenapa jawapan dia berbeza dengan apa yang saya tulis, beritahu je. So that kita boleh discuss, boleh clearkan terus waktu kelas. Okay, jangan confuse-kan diri kemudian. Okay, so step yang pertama, apa agak-agak dia? Apa sebenarnya program ni sepatutnya buat? Input radius. Apa dia? Compute? Radius. Okay, Input radius. input radius. So maksudnya program must be able. Biasanya kita akan start tu dengan yang pertama tu dengan apa program ni sepatutnya boleh buat. Okay, so tadi Hisham namanya, saya tak nampak nama kat sini. Hisham Safwan. Okay, Hisham Safwan kata itu yang pertama dia adalah input radius. Itu adalah description yang berikutnya lah, tapi sebenar-benarnya apa? Program ni mesti boleh buat apa? Must be able apa? Be able to Find. add any To find the area and circumference circle. Ya, betul. To find the area and Circumference. circumference of a circle. Okay. So, tadi Hisham dah cakap, dia kata program pun must be able to receive radius of circle. Okay. To receive radius of circle. So maksudnya bila dia kata to receive, maknanya dia mesti daripada keyboard. Okay, ataupun daripada any input device. Okay, lepas tu apa? Ada apa-apa lagi tak? Ada lain? Nak tambah? Tak ada dah? Macam tak ada. Ada yang kata calculate kalau nak berhenti sampai sini pun boleh. Kalau nak kata calculate, rasanya ayat ni dah cover untuk calculate. Okay. Cuma kalau nak tambah ayat display, bila dia find, dia mestilah dah kira, dia mesti dah tunjuk kan. Kalau nak tambah boleh, kalau nak berhenti sampai sini pun dah cukup. Okay, so now kita pergi ke step nombor 2. Step nombor 2 ni kita identify what is the input, output, process and the constraint. Okay, so kita tengok dulu what is the input for the program, what is the output of the program, what is the process, and what is the constraint. Okay, so what is the input for the program? What do you think? Area and Yes, circumference circle. Radius. Radius. Lagi? Area. Area tak? Area tu bukan. Area tu yang dia kena keluarkan. Circumference pun adalah yang dia kena keluarkan. Formula. Formula is under process. Okay? Diameter. Half of diameter. Diameter tu keseluruhan kan? Radius tu apa? Okay, nanti kita pergi ke, tadi ada soalan, ada bagi jawapan diameter. Diameter ni kita nak masukkan ke tak? So, what is the output? Output dia ialah area and ada dua lah output dia, area dan circumference. What is the process? Untuk area of the circle, apa formula dia? Pi J. Pi? J? A square. Okay, pi darab J. Nak cakap kuasa 2. Saya punya ni tak boleh buat kuasa 2 pula. Saya boleh kata kali J lah. Sebab J kali J is kuasa 2. Circumference? 2 pi J.
2 pi J. 2 darab pi darab J. J is represent of Dia no radius. where J is radius. Betul tak? Yang J tu Melayu. Sebab tu R. Boleh, mana-mana tak kisah. So maksudnya orang tahu radius is J. Kalau you nak jadikan R pun boleh Okay. So where J is radius and pi, berapa nilai pi? 3.142. 142. Katakanlah nak bagi 3.142. So kalau lihat kat sini, formula saya hanya melibatkan pi dan juga J dan ada nilai 2. Pi dan J darab J. So maknanya saya perlukan input bagi J which is radius. Saya perlukan input juga untuk pi which is 3.142. So I don't need the diameter. Okay, I didn't need the diameter. So saya letak kat sini pi. Okay, pi is 3.142. So bila nilai input tu dia dah ada nilai dia sendiri, dia fix nilai, ini yang kita panggilkan constant. Constant value. Constant. Bila constant, kita boleh letak dia sebagai input ataupun kita boleh tak letak dia sebagai input pun tak mengapa. Sebab pi equals to 3.142 itu memang satu dunia tahu. Pi itu adalah 3.142. Jadi kalau tak beritahu tak apa, nak letak pun tak apa. So kalau tak letak, jadi radius je. Kalau letak, ada 2. Maksud radius dan pi sama dengan 3.142. Okay. So katakanlah saya letak. Right, saya nak letak lah. So what is the constraint? What do you think? Ada constraint tak? Unit dia mesti dalam square meter. Square meter. Meter maksudnya radius tu mesti dalam meter. Tapi dalam soalan tak beritahu apa. Kan? Soalan tak beritahu apa kan? So, you yang kita tentukan lah. Si soalan tu tak beritahu apa, you yang kita tentukan. Tu yang tambah kat sini. Define the problem. Betul-betul define the problem. So receive radius in what? In what unit? Kalau you nak simplify kan, you katalah in meter. Okay, radius in meter of circle. You betul, ini simplify Kalau you tak simplify, kalau you kata you orang tu boleh masukkan dalam sentimeter, kemudian sistem you akan buat conversion, maknanya you akan ada proses kat sini, tambah lagi proses di mana sentimeter tu ditukarkan kepada meter. Okay, so dalam kes ni kita fixkan, kita sebagai yang menulis ni, so kita kata okay, kita nak jadikan dia radius ni in meter. So radius ni yang akan diterima adalah dalam meter. Right. So constraint ni you boleh cakap lah. Okay. Radius unit mass in meter. Okay, apa lagi? Lain tak? Ke satu je? Itu je yang fikir. Ada tak kemungkinan kalau orang masukkan negatif, termasukkan tertype negatif, macam mana nak halang daripada benda tu berlaku supaya radius tu mesti positif? So you beritahu lah kat sini, radius value mass a positive number, otherwise kalau tak, apa kena buat? You yang buat peraturan ni. Suruh dia masuk balik nombor dia. Okay, re-enter radius. Okay, suruh masuk balik. Salah ni, mana boleh kira radius kalau dia masuk negatif. Jadi suruh dia masuk balik. Right, katakanlah macam ni.
Right? So berdasarkan daripada ni, katakanlah you rasa ini je lah constraint yang perlu yang terfikir buat masa ni. Jadi, you buatlah algoritma dia. Algoritma dia paling mudah ialah buat begin dululah kan. Okay, begin. Dan berakhir dengan end. Dekat tengah-tengah ni, dia punya step. What do you think? What is the first step? Display. Yes, display apa? Arahan, kan? A message to enter a radius. Kena bagi tahu spesifik dekat orang ni. Sebab kita nak dia dalam meter. So, in meter. Okay, for a circle. Right? Okay, lepas tu dia lepas dia display, dia akan buat apa? Program akan buat apa? What do you think? Read. Read. Yes, read radius. Then, after it reads, calculate. Calculate what? Calculate area. And 4. Dia akan calculate circumference. Circumference. Katakanlah circumference ni saya wakilkan dengan C. Area ni saya wakilkan dengan A. Okay. So, lepas tu, nombor 5 apa? Display kan? Dah kira takkan nak simpan je. Display. So, display apa? Display lah radius. Radius. Dan case ni dia tak display radius pun. Dia display area dan juga display conference. So dia display A and C. and C. Okay, settle. Okay. Right. So kita selesai kat sini. Untuk soalan nombor 6. Ada soalan tak yang ni? Saya tak buat flowchart dia ni sebab saya harap flowchart dia nanti you yang buat lah. Sebab kalau discuss dua-dua nanti tak sempat pun nak cerita yang lain. Okay. So soalan nombor 6 settle. Kita pergi ke soalan nombor 7. Ni. Nombor 7. Okay. Kita buat sama-sama lah. Kita buat sama-sama. Kalau saya menaik-naik ni, you boleh buatkan dulu. Analisis. Okay, so step yang ketiga. Kita buat design tapi kita fokus dekat sudut kod je. Design. Design dia adalah sudut kod. Okey. Boleh kita mula? Mari kita tengok apakah sebenarnya soalan nak kita buat. Okay, so yang pertama, kalau lihat kat sini, dia kata dia nak, what do you think? Program ni sepatutnya buat apa? Some integer value. Okay, some integer value. Kenapa dia ada makna tak integer ni? Maksudnya apa integer? Kenapa tak dia kata two value saja? Sebab dia specification. Sebab dia nombor bulat. Integer tu adalah nombor bulat. Jadi kalau orang tu masukkan bukan nombor bulat, jadi sistem akan laksanakan dia sebagai nombor bulat. Okey, katalah orang tu masukkan titik perpuluhan 34.5 macam tu. Tapi disebabkan sistem tu hanya didesain untuk nombor bulat, jadi dia akan ambil 34 sahaja. Okey? Puan, kalau dia tak buat integer maknanya apa-apa nombor yang dia letak umum lah. So
Tak Mm-mm. spesifik. Betul. Okay. Okay. So dalam kes ni, the actor should be able to compute sum of two integer number. Okay. Lepas tu, dua integer number ni dia dapat daripada mana? Kita masukkan input dari keyboard. Boleh. Kalau you kata nak keyboard daripada program receive two integer numbers from receive two integers numbers. So maksudnya dia terima lah daripada input device. Lepas tu ada lagi. Lagi yang kita tahu daripada ayat ni. Kalau letak dua nombor yang sama, dia akan darab 3. Multiply value. Kan? So maknanya when two numbers have same value, so multiply the sum of two numbers with 3. Kan? Betul tak? Kalau dua-dua nombor yang dimasukkan tu adalah nombor yang sama, contohnya macam dalam contoh yang dia bagi ni, kalau nombor pertama dan nombor kedua adalah sama, makanya hasil tambah tu didarabkan dengan 3. Okay. Kalau salah satu nombor tu, kalau dua-dua nombor adalah berbeza, dia hanya akan laksanakan sum sahaja. Betul tak? Okay. So, lain tak? Itu je kan? Saya rasa ini je. Katakanlah ini je. Tapi nanti kalau you duduk diam-diam je kan, tiba-tiba terfikir, sepatutnya kena tambah ni, tambah ni. You tambahlah kat sini. Bila you tambah dekat sini, dekat requirement spec, make sure dekat data analysis pun, dia mesti ada pertambahan. Okay. So now kita go to the step number 2, which is data analysis, which is input. Is the input for the program. What is the output of the program? So what is the process? And what is the constraint? Okay. So kita pergi laju sikit sebab dah nak habis masa. Sekejap lagi ada kelas lain kan? So what is the input? Dua nombor lah kan? Two integer numbers. Let's say saya nak bagi terus nama dia, nombor N1 dan N2. Okay. So what is the output? Output dia salah satu. Summation. Sum. Dan ada kemungkinan dia multiply. Okay. Sum and sum. Apa ni? Triple lah. Senang kata triple. Okay. Sum dengan triple. Iaitu yang ni. Multiply the sum of two numbers with 3. Okay. So what is the process? Sum ni ialah N1 plus N2. Okay. While triple is sum times 3. N1 Okay. equal L2. Mana? Where? Apa dia? Macam mana? N1 equal to N2. N1 equal to N. Oh, yang tu. Okay, yang tu adalah kat constraint. Okay, kita buat macam ni. Alright. So, when N1 is equal to N2, then, okay, compute triple. Okay. Otherwise, compute sum. Okay. Ada macam ni. Okay, ni formula yang digunakan. You senaraikan je. Kalau you ada 10 formula, you senaraikan 10 formula. Tapi, adakah you nak guna 10 formula tu untuk satu program? Kalau ya, tak perlulah buat constraint.
Tapi kalau sekiranya dalam soalan kita ni, kita ada dua formula. Tapi formula ni hanya akan digunakan kalau sekiranya N1 sama dengan N2, guna triple punya formula. Tapi kalau sekiranya tak, guna sum punya formula. Okey, ni maksudnya. Okey, faham So katakanlah ini je constraint yang saya ada. Nak ada lain tak? Dia tak ada kata positif ke negatif ke, tak ada kan? So kalau tak ada positif negatif, so tak apa. Okay. So kalau tak ada, then kita pergi ke design lah. Okay. So kita pergi ke design. So kita start dengan begin dan kita berakhir dengan end. Okay. So ini step dia. What is the first step? Display. Dah tahu dah, senang je kan? Display Integer number. message to enter First integer number. first Integer number. Integer number. number. Okay. So lepas tu dia dah display, kita beritahu dah dia. Yes. So Dia read. read dan kat sini N1. N1. Okay, sebab saya dah beritahu kat sini guna N1. Lepas tu step yang kedua ialah Sama juga display. sama juga. So dia integer number 2. Yang ke second. Second. Okay. Kemudian kita akan kata read Date And and 2. 2. and 2. Lepas tu So display. display Submission. ke? Tak. Tak. Decision. Calculate. If Calculate. Calculate. Dia nak calculate apa? N1 Sum. to N1 and then to N1. N1 plus N plus N2. 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 Lepas tu Triple summary. dia nak buat triple. if N1 equals N2, Yes, if N1 sama dengan N2 then calculate triple. Sum darab dengan 3. Kan? Lepas tu Display. Display. kita nak display yang mana? Hasil tambah dia. Result. Display sum ke display triple? Sum and triple. Sum and triple. So kalau orang tu tak kira triple, Enter value lah. macam mana? Display sum. Sum memang kena display kalau sekiranya salah satu. Kalau dia adalah dua-dua ni, dia kalau tengok kat sini dia display salah satu ni. Dia tak display dua-dua. Kan? Dia display sum ataupun dia display triple. So kalau saya boleh cakap kat sini nak bagi terang ayat dia, display sum or display triple. Macam mana ni? Yang ni Letak or juga. letak or macam mana? Letak juga or. Display sum or sum 3. Sum triple. Okay, so kalau nak macam tu, display sum or triple, kita tak boleh buat macam ni. Jadi, kita kena bagi tahu bila masa nak display sum. Kita buatlah kiraan kat sini. Dia dah kira, dia kira sum, lepas tu dia akan check kat sini kan. So, sama ada dia buat macam ni. Okay, bila masa dia calculate ni? If N1 tak sama, macam mana nak cakap tak sama not equal N2 then okay, saya akan berkata 5.1 saya ni cabang bagi nombor 5 ni. Calculate sum, okay. And sorry, saya tak calculate saya kat atas ni. Memang saya kena calculate. 5 saya memang kena calculate. Sorry, kita masuk ni. Okay.
dia memang kena klik. Lepas tu nombor 6, dia nak tentukan mana satu dia nak kena display kan. So, bila dia tak sama, dia kena display. Dalam poin 1, dia akan display sum. Okay. Jika dia adalah yang ni, else. yang ni, so dia akan calculate ni 7.1, calculate triple, kemudian dia akan display triple. Okay. Lepas tu dah tak ada dah. Okay. Boleh? So ini jawapan bagi nombor 3. Ada soalan? Kalau dekat graph chart tu, Kalau dekat flowchart, flowchart tu ada 2 pilihan macam tu, macam mana nak pakai? macam mana nak buat? Ini Pakai- yang Pakai yang decision tu kan? yes, pakai decision. Okay, pakai decision. Right? So, tu nanti rasanya tak sempat ni sebab saya ada 5 minit lagi untuk habiskan kelas, tapi saya rasa saya tak nak ngam-ngam habiskan. Kesian kat kamu sebab nanti kamu kena masuk kelas tu, kelas lain. So, kalau nak tanya pasal flowchart, kita ingatkan saya untuk discuss pada the next kita jumpa. Okay? So, ataupun boleh dulu design dulu dia punya flowchart. Okay, dia punya flowchart. Lepas tu nanti kita discuss minggu depan. So minggu depan kita akan start dengan buat ni dulu. Bukan, saya tak bagi lecture dulu lah, kita buat dengan latihan ni. So saya nak cuba buat untuk dia punya flowchart. Okay, kalau nak tengok flowchart dia macam mana untuk soalan nombor 7. Lepas tu minta you buatkan nombor 9. Ini untuk step 1 sampai step 3, 11, 12 dan juga 13. Okay. So saya minta you buat ini sebagai latihan lah. So that kita boleh discuss minggu depan dengan sedikit laju. Lepas tu kita belajar sikit buat programming yang simple dan belajar tentang chapter 3 tu buat programming simple. Jadi minggu depan tu cadangannya ialah saya plan kita akan discuss jawapan ni, kemudian ambil satu untuk kita buat programming dia. Okay? Boleh? So kalau ada soalan? Boleh. Okay. Saya minta maaf kalau laju sangat. Nanti mana yang tak clear tu nanti minta you clearkan dulu sebelum kita punya the next sama ada sebelum kelas ataupun ketika kelas berikutnya. Okay? So ada apa-apa yang lain? Daniel ada soalan? Daniel ambil gambar selfie tu. Tak ada. Tak ada, okay. Alright. Siapa lagi kat sini? Izhan? Izhan ada? Ada. Okay, Jun. Siapa lagi? Ishami Fatin. Fatin ada? Itu ke tandanya dia ada? Okay, so saya rasa itu je. You ada 4 minit lagi. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana hadir dan terima kasih bagi yang bagi full ni lah. Yang lain saya harap mana yang tak clear boleh clearkan Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam. Salam.